yang paling penting bagi kita adalah kenyataan Datuk Seri Anwar bahawa dia mempunyai majoriti yang meyakinkan. Ini penting, dan bagi kita setiap warga negara, ya, termasuk pemimpin besar, termasuk pihak istana, ya, harus melihat ini sebagai satu petanda positif. Yang paling penting ialah untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil, dan itu yang gagal dilakukan oleh Muhyiddin. Ya, Muhyiddin dah jadi Perdana Menteri dah berapa bulan dah ni, ya, Perdana Menteri, dia ada kuasa dan digunakan kuasa dia, ya, macam-macam lah. Dia bagi habuan itu, bagi habuan ini, tarik itu, tarik ini, macam-macam dia buat, tapi dia tak dapat naik pun, 2-3 pun tak dapat. Saya dengar dia cubalah nak dapatkan kurang-kurangnya 5, tak ada 5, 1 pun tak ada. Nah, dia Perdana Menteri ni berapa bulan ni tak dapat. Jadi dia gagal. Jadi sebagai Perdana Menteri, dia sudah gagal. Seharusnya dia diberi ruang, ya, mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Dia seharusnya menggunakan ruang itu, ya, untuk, ya, membina, mempertingkatkan majoriti, kerana itu penting untuk sebuah pentadbiran kerajaan. Ini paling penting ialah untuk membina sebuah kerajaan yang stabil. Muhyiddin gagal. Sebelum Muhyiddin, yang tua tu lah, kita bagi dia berjaya, dia gagalkan. Dia sendiri gagalkan. Kerana apa? Kerana dendam kesumat dia dengan Anwar Ibrahim. Boleh Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kan? Macam-macam lah, saya pun kadang tak tahu apa yang sebenarnya dalam kepala otak dia, kan? Baru semalam dia buat ni kenyataan, kan, dengan interview di Malaysian Gazette ke apa ke satu ni, kan, menampakkan lagi, kan, yang dia memang tak boleh terima. Jadi very personal, dan masalah personal dia tu menyebabkan dia meruntuhkan sebuah kerajaan yang stabil. Isu kerajaan stabil, Mahathir sebenarnya melakukan dosa besar, merosakkan sebuah kerajaan, menjatuhkan sebuah kerajaan yang stabil, yang diangkat oleh rakyat. Buat pertama kali dalam sejarah, bukan setakat stabil tapi reform yang baru, yang mahu melakukan reform. Ini dosa besar Mahathir. Dia boleh cakap apa pun lah, tapi kita takkan maafkan dia. Gerak 90-an kita dah jelas. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Memang betul, saya memang awalnya saya memang bercadang nak sentuh yang tu. Memang itu yang paling hot sekarang lah. Apa jadi apabila dia bermula dengan press conference, ya, yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar, yang menyebut beliau mempunyai jumlah yang besar yang meyakinkan, ya, untuk beliau mengetuai sebuah kerajaan baru. Dan setelah itu perkara itu nampak tergantung, disebabkan oleh kita semua sedia maklum, ya, Yang Maha Mulia masih dalam kegeringan, ya, di IJN, dan kita sebagai rakyat, ya, yang akur kepada sistem, ya, raja berperlembagaan ini, untuk bertunggu, ya, pada waktu yang sesuai, ya, Buah Duli Yang Maha Mulia untuk membuat keputusan. Sebab prosesnya mesti melalui istana, ya, dia macam mana pun, kerana banyak presiden yang sebelum ini berlaku. Yang terbaru di Kedah, ya, ada ada dakwaan menyatakan bahawa mereka sudah mendapat majoriti yang lebih daripada kerajaan sedia ada pada masa itu, kerajaan PH Plus ke apa ke, masa itu Mukhris jadi Menteri Besar, kan, dia ada PH Plus itu, PH Bersatu itu, dan bawa kepada Duli Yang Maha Mulia di Istana Kedah, dan keputusan istana, yang membuat keputusan, dan Mukhris letak jawatan, dan setelah itu Menteri Besar baru diangkat menjadi Menteri Besar sebuah kerajaan baru. Jadi itu antara presiden yang awal. Banyak lagi presiden lain. Profesor Aziz adalah antara orang yang
sebagai profesor lah, sekarang dia sebagai yang berhormat. Masa dia profesor dulu, ini bidang beliau, saya rasa beliau baik untuk beliau kupas dari sudut itu. Tapi dari sudut politiknya, saya boleh nyatakan bahawa yang penting bagi kita, ialah kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar bahawa beliau mempunyai jumlah yang besar, bukan kecil. Disebut tu bukan 4, bukan 5, lebih. Bagi kita dari segi politik itu penting. Itu penting sebab yang menjadi masalah kepada Malaysia hari ini ialah kerana kita tidak mempunyai sebuah kerajaan yang stabil, yang kuat. Sekejap macam dia lebih, sekejap macam dia kurang pun dah. Sekejap dia lebih satu, sekejap macam dia kurang satu. Jadi masalah. Dia pun tidur tak apa nak lena Perdana Menteri ni. Ada orang kata, orang kanan dia selalu bagi tahu, dia selalu tanya, hari ni dia Perdana Menteri lagi ke? Sebab tak stabil. Bila dia tak stabil, macam mana dia nak rangka dan punya keyakinan dan membuat tindakan benar-benar berasaskan kepada kepentingan negara. Dia kena jaga jawatan dia dulu, dan jawatan dia di ujung tanduk. Dan ini menyukarkan dan merupakan masalah kepada negara, dan akhirnya membebankan rakyat. Jadi bagi saya dengan bagi gerak, kita pun dah buat kenyataan. Yang penting bagi kita, yang paling penting bagi kita adalah kenyataan Datuk Seri Anwar bahawa dia mempunyai majoriti yang meyakinkan. Ini penting, dan bagi kita setiap warga negara, termasuk pemimpin besar, termasuk pihak istana, harus melihat ini sebagai satu petanda positif. Akhirnya kita mendapat seorang pemimpin yang berjaya mendapatkan sokongan yang besar dan boleh membentuk sebuah kerajaan yang stabil. Ini penting. Bagi saya ini paling penting. Jadi perkara-perkara lain saya rasa kita tinggalkan dulu, sebab ini krusial dalam keadaan kita COVID semakin dah mula nak datang balik. Di negara-negara lain pun ekonomi semakin masalah, tak ada berita baik sekarang ni. Susah nak dapat berita baik dari segi ekonomi dalam dunia, bukan Malaysia saja, di dunia. Jadi dalam keadaan yang semakin gawat ini, perkara yang paling penting ialah untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil, dan itu yang gagal dilakukan oleh Muhyiddin. Muhyiddin dah jadi Perdana Menteri dah berapa bulan dah ni. Perdana Menteri, dia ada kuasa dan digunakan kuasa dia. Macam-macam lah, dia bagi habuan itu, bagi habuan ini, tarik itu, tarik ini, macam-macam dia buat. Tapi dia tak dapat naik pun, 2, 3 pun tak dapat. Saya dengar dia cubalah nak dapatkan kurang-kurangnya 5. Tak ada 5, 1 pun tak ada. Dia Perdana Menteri ni berapa bulan ni tak dapat. Jadi dia gagal. Jadi sebagai Perdana Menteri, dia sudah gagal. Seharusnya dia diberi ruang, mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Dia seharusnya menggunakan ruang itu untuk membina, mempertingkatkan majoriti, kerana itu penting untuk sebuah pentadbiran kerajaan, apatah lagi dalam menghadapi masalah ekonomi dan kesihatan. Itu gagal Muhyiddin. Jadi sekarang kita ada seorang pemimpin tolak tepi lah, bukan masa kita pro Anwar Ibrahim ke tidak, tapi bagi kita tutup mata, bukan soal Anwar, tapi ada seorang pemimpin di kalangan ahli parlimen Malaysia yang hari ini tampil mengatakan bahawa dia punya cukup majoriti yang jauh lebih besar, meyakinkan banyak majoritinya untuk membentuk sebuah kerajaan. Ini bagi saya satu perkara positif dan mesti diambil positif oleh semua. Kalau kita sayang negara kita, kalau kita mahukan betul-betul kerajaan yang boleh betul-betul serve, yang boleh berkhidmat kepada rakyat dan boleh menyelesaikan masalah, seharusnya ini kenyataan yang disokong penuh. Jadi kita pun ambil maklum, kita mengalu-alukan kenyataan yang buat oleh istana yang very positif. Sehari selepas itu istana sendiri mengakui memang ada pertemuan yang telah diatur antara pihak istana dengan Datuk Seri Anwar. Ini positif, maknanya istana react positif, cuma ialah keadaan kesihatan agung. Jadi saya minta Datuk Seri Anwar pun minta semua kita bersabar, khususnya pendukung-pendukung PKR, PH dan sebagainya. Tapi yang bagi saya, kesemuanya rakyat harus bersabar, tapi dalam masa yang sama harus meletakkan harapan, bersikap positif, memberi ruang kepada Datuk Seri Anwar. Saya alu-alukan kenyataan daripada Majlis Presiden PH yang saya dengar memberi sokongan penuh kepada Datuk Seri Anwar. Walaupun sebelum tu saya dengar adalah 2-3 kadang-kadang yang bawah-bawah ni
kan, pemuda-pemuda yang mula pelekeh mempersoalkan siapa kan, berapa kita tak perlu persoalkan sebab ini belum lagi disembahkan pada Duli Yang Maha Mulia Agong. Jadi kita ada ketua, kita ada disiplin kan. PH ni ketuanya Anwar, jadi ketua kita dah bagi tahu ada, jadi tunggulah, jangan banyak nak komen kan. Jadi ini semua tak, tapi alhamdulillah Majlis Presiden telah buat keputusan yang betul. Kita gerak 98, kita mendokong sebab paling penting selain daripada Anwar dan selain daripada agenda reformasi, dalam saat ini paling penting ialah untuk membina sebuah kerajaan yang stabil. Muhyiddin gagal. Sebelum Muhyiddin, yang tua tu lah, kita bagi dia berjaya, dia gagalkan, dia sendiri gagalkan. Kerana apa? Kerana dendam kesumat dia dengan Anwar Ibrahim. Boleh Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri kan, macam-macam lah. Saya pun kadang tak tahu apa yang sebenarnya dalam kepala otak dia kan. Baru semalam dia buat ni kenyataan kan, dengan interview di Malaysian Gazette ke apa ke satu ni kan, menampakkan lagi kan yang dia memang tak boleh terima. Jadi very personal, dan masalah personal dia tu menyebabkan dia meruntuhkan sebuah kerajaan yang stabil. PH dulu mendapat dokongan rakyat besar, tetapi disebabkan Mahathir bermain ni, dendam kesumat dia meruntuhkan. Apa pula alasan dia, tapi dia yang letak jawatan, dia yang bagi ruang kepada Azmin, dia bagi ruang kepada Muhyiddin, dia bagi ruang kepada kelompok-kelompok yang anti Anwar ni untuk anti PH ni, anti reform ini, untuk menjatuhkan sebuah kerajaan yang stabil. Tolak tepi lu buat reform. Dari segi sudut kerajaan stabil, Mahathir sebenarnya melakukan dosa besar, merosakkan sebuah kerajaan, menjatuhkan sebuah kerajaan yang stabil, yang diangkat oleh rakyat. Buat pertama kali dalam sejarah, bukan setakat stabil tapi reform yang baru, yang mahu melakukan perubahan. Ini dosa besar Mahathir. Dia boleh cakap apa pun lah, tapi kita takkan maafkan dia. Gerak 90-an kita dah jelas. Jadi kegagalan Mahathir satu, kegagalan Muhyiddin dua, dan hari ini Anwar tampil untuk memperbetulkan. Jadi sudut politik saya lihat positif. Dari sudut undang-undang dan technicality, saya rasa Profesor Aziz adalah orang terbaik untuk bagi pandangan. Silakan. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe